Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan titah Yang di-Pertuan Agong dan menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pengajian Tinggi. Seramai 22 ahli parlimen dan sebanyak 35 isu telah dibangkitkan sepanjang perbahasan mulai 14 sehingga 29 Julai 2020. Dan saya percaya semua isu yang dibangkitkan itu adalah didorong oleh keprihatinan ahli-ahli yang berhormat bagi memantapkan lagi bidang pendidikan tinggi negara. Saya akan memberi fokus untuk menjelaskan isu-isu dasar mengikut tema. Perkara-perkara spesifik dan operasi akan dirumuskan secara umum bagi menjimatkan masa. Walau bagaimanapun, semua isu yang dibangkitkan akan diambil perhatian oleh pihak kementerian. Dasar dan hala tuju KPT. KPT mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Sabak Bernam, Yang Berhormat Sempang Renggam yang telah membangkitkan isu dasar dan hala tuju KPT. Penyelarasan di antara KPM dan KPT seperti dasar OKU di IPT yang diterima masuk ke IPTA. Untuk makluman ahli yang berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, dasar dan hala tuju pendidikan tinggi negara telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pendidikan Tinggi 2015-2025 atau ringkasnya PPPM-PT untuk tempoh 10 tahun. Bermula tahun 2015 sehingga 2025. Pelan yang telah dibangunkan semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjadi Menteri Pendidikan ini memberi penekanan kepada 10 lonjakan transformasi pendidikan tinggi negara, iaitu yang pertama, graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang. Kedua, kecemerlangan bakat. Ketiga, menghayati pembelajaran sepanjang hayat. Keempat, graduan TVET yang berkualiti. Kelima, kemampanan keuangan. Keenam, pemantapan tadbir urus. Ketujuh, ekosistem inovasi. Kelapan, keunggulan global. Kesembilan, pembelajaran dalam talian tahap global. Dan yang kesepuluh, transformasi penyampaian pendidikan tinggi. Dalam 5 tahun lalu, pencapaian KPT mengikut lonjakan-lonjakan tersebut amat memberangsangkan. Ini termasuklah dari segi pertambahan enrolment pelajar dan peningkatan pengiktirafan global dalam pelbagai aspek seperti penerbitan, hasil penyelidikan, paten dan kualiti institusi serta kenaikan bilangan pelajar antarabangsa yang signifikan. QS World University Ranking 2021 telah mencatatkan buat julung-julung kalinya 5 buah universiti awam tempatan berada dalam kelompok 200 universiti terbaik dunia dan 3 buah universiti swasta yang berada di kelompok 500 universiti terbaik dunia. Universiti Melaya misalnya telah melonjak 11 anak tangga daripada kedudukan ke-70 pada tahun lepas ke kedudukan ke-59 pada tahun ini. Hakikatnya, pencapaian ini adalah hasil daripada usaha gigih komuniti akademik di Malaysia, sumbangan sektor swasta dan pelaburan besar oleh pihak kerajaan sejak lebih daripada 10 tahun yang dulu. Dalam bidang TVET pula, 9 buah politeknik menduduki 10 tempat teratas ranking institusi TVET di rantau Asia Pasifik oleh Asia Pacific Accreditation and Certification Commission ataupun APAC. Antara aspek yang dinilai oleh APAC dalam penarafan ini termasuklah kolaborasi dengan industri, inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan pembangunan, dan kadar kebolehpasaran graduan. Ini menunjukkan bahawa pelan tersebut berjaya mengarus perdanakan bidang TVET di pesada antarabangsa. Namun begitu, Kementerian menyedari bahawa usaha memperkasakan pendidikan tinggi negara
perlu terus dilaksanakan agar mampu berdaya saing dan mampu memenuhi keperluan semasa. Justru, Kementerian terus berusaha untuk menjajarkan PP-PMPT dengan dasar dan hala tuju semasa kerajaan seperti Wawasan Kemakmuran Bersama dan Rancangan Malaysia ke-12. Bidang pengajian tinggi juga harus responsif kepada impak yang dialami negara seperti pandemik COVID-19. Salah satu bidang yang akan diberi keutamaan dalam hadla tuju baru kementerian adalah pendigitalan pendidikan tinggi negara. Penyediaan infrastruktur digital di IPT akan dipertingkatkan dalam meluaskan akses pendidikan, meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, serta menyesuaikan pembelajaran mengikut keperluan pelajar. Di samping itu, kandungan digital ataupun e-kandungan akan ditambah baik, serta penilaian alternatif yang bersesuaian dengan pembelajaran dalam talian juga diperkukuhkan. Penyediaan ekosistem pembelajaran dalam talian secara global atau dengan izin globalized online learning memerlukan strategi yang menyeluruh serta mampan. Untuk itu, Kementerian akan menumpukan kepada pemantapan kapasiti pensyarah, pengukuhan infrastruktur, peningkatan kompetensi pelajar dan untuk menggunakan aplikasi e-pembelajaran dan penyediaan infrastruktur cyber yang mampan. Tumpuan juga akan diberikan untuk membangunkan bakat dan potensi masa hadapan pelajar. Dalam usaha ini, Kementerian akan menumpukan usaha menghasilkan graduan yang bukan hanya bermindakan pencari pekerjaan ataupun dengan izin job seekers, sebaliknya menjadi pencipta pekerjaan ataupun job creators selepas bergraduate. Pengukuhan integriti dan etika, daya tahan yang tinggi, serta pembentukan ciri-ciri keusahawanan dan inovatif dan lestari akan terus menjadi agenda kementerian. Selain itu, aliran pendidikan TVET turut diangkat sebagai aliran pendidikan utama, pilihan utama pelajar. Usaha ini dilaksanakan melalui 5 strategi pemerkasaan TVET, iaitu pemantapan imej dan penjenamaan TVET, peningkatan kualiti kurikulum serta pengajaran dan pembelajaran, pengukuhan kolaborasi dengan pihak industri, pemantapan tabir urus dan pelestarian sistem pembiayaan kepada graduan TVET. Kesemua strategi ini dirangka untuk menghasilkan graduan TVET yang dapat memenuhi keperluan industri. Seterusnya, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri. Saya nak menjawab Yang Berhormat Sempang Renggam dulu, lepas itu saya akan bagi laluan. Kementerian menghargai keprihatinan Yang Berhormat Sempang Renggam berkaitan cadangan mewujudkan satu jawatankuasa kerja penyelarasan di antara KPM dengan KPT. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, mekanisme penyelarasan isu-isu di antara KPM dan KPT telah pun wujud melalui mesyuarat kluster sosial yang dipengerusikan oleh Menteri Kanan Pendidikan dan dianggotai oleh beberapa kementerian termasuk KPT. Platform ini akan digunakan secara optimum bagi menyelaras dan menyelesaikan isu-isu yang berbangkit antara kedua-dua buah kementerian. Yang Berhormat. Terima kasih YB Menteri, terima kasih Tuan Speaker. Ada 3 perkara saya ingin bertanyakan kepada YB Menteri. Pertamanya, tadi ada disebutkan tentang dasar, penerusan dasar sedia ada melalui blueprint Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga usaha untuk memperkenalkan pendigitalan. Cuma soalan saya yang pertama, bagaimana pula dengan semangat yang telah dibawa untuk Institut Pendidikan Tinggi kita, iaitu universiti sebagai medan intelektual terbuka dan juga University for Society yang telah diperkenalkan semenjak 2018 dan telah memberikan banyak impak kepada masyarakat, kepada universiti. Apakah akan diteruskan? Itu yang pertama. Yang keduanya, tadi disebutkan tentang integriti. Di dalam soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, ada ditanyakan tentang bagaimana usaha KPT di waktu ini berkaitan Akta 605
penambahbaikan bagi para akademik yang bukan hanya menjamin kebebasan mereka untuk bidang akademik, berkarya dan juga membuat pengkajian, tetapi juga berkaitan dengan isu integriti, plagiarism dan juga isu sexual harassment dengan izin ataupun gangguan seksual. Dan yang ketiga, saya ada menerima jawapan daripada KPT berkaitan dengan jawatankuasa penambahbaikan TVET. Yang mana jawapan daripada KPT saya terima sebentar tadi tidak mempunyai jawapan, begitu vague dengan izin ataupun tenganga gitu. Jadi apakah status jawatankuasa pemerkasan TVET dan juga pelaksanaannya yang diketuai oleh Tan Sri Soh mewakili FMM. Dan juga saya ingin pertanyaan daripada Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan jawatankuasa lain yang telah kita tubuhkan pada waktu yang lalu, antaranya untuk menggabungkan antara akta AUKU dan juga 355 menjadikan satu akta yang lebih baik demi menjadikan institusi pendidikan kita ini bertaraf maju antarabangsa, jawatankuasa integriti, jawatankuasa berkaitan Students Union dan lain-lain yang telah saya tanyakan sewaktu ucapan perbahasan tempoh hari. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Simpang Regam. Mengenai dasar-dasar kita mengambil pendekatan bahawa apa yang baik kita sepatutnya teruskan. Dan berapa dasar yang diperkenalkan semasa Yang Berhormat menjadi Menteri KPM juga ada diteruskan di dalam KPT. Mengenai yang kedua pula, soalan yang kedua mengenai kolaborasi, saya nak maklumkan bahawa kolaborasi bersama industri memang kita tekankan di dalam KPT, sebab segala penyelidikan tidak akan terhasil kalau tidak ada kolaborasi bersama dengan industri. Dan yang ketiga, 605 saya akan jawab kemudian, sebab itu ada persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat di dalam perbahasan. Dan jawatankuasa TVET pula, sebab kita ada pengasingan kementerian, bermaksud Kementerian KPM pun ada TVET, Kementerian KPT pun ada TVET, tapi nanti di dalam jawapan saya akan saya akan jawab secara terperinci. Jadinya, tapi perbincangan itu sedang dibuat dan jawatankuasa kabinet itu kita tengah meneliti untuk menubuhkan satu platform untuk menyelaras tadbir urus TVET yang lebih berkesan. Jadinya beberapa perkara lain nanti saya akan olah dan saya akan bahaskan di dalam. Satu, minta maaf Tuan Ketua. Satu soalan juga kalau boleh minta Wabi Menteri menyatakan usaha terkini KPM di dalam meningkatkan sitasi di kalangan para akademik kita. Kerana kita pernah usahakan dulu untuk menggabungkan teknologi big data dan juga artificial intelligence demi meningkatkan sitasi para akademik kita. Apakah itu masih diteruskan juga? Terima kasih. Yang saya maklumkan tadi, perkara yang baik kita akan teruskan, Yang Berhormat. Dan saya tak ada masalah untuk meneruskan segala dasar-dasar yang telah dimulakan semasa zaman Yang Berhormat jadi Menteri. Ada beberapa perkara yang saya nak maklumkan bahawa beberapa perkara yang kita tengah jalankan sekarang adalah penambahbaikan kepada apa juga jawatankuasa ke dasar ke yang telah dimulakan semasa zaman Yang Berhormat. Jadi saya teruskan jawapan saya. Mengenai dasar inklusif OKU di IPT, sudah pasti ianya akan diteruskan. Dasar ini penting bagi memastikan kemudahan dan sistem sokongan pendidikan yang berterusan dapat kita berikan kepada pelajar-pelajar OKU yang berjaya mendapat tempat di IPT. Sehingga 31 Disember 2019, jumlah keseluruhan pelajar OKU yang sedang mengikuti pengajian di Universiti Awam adalah seramai 672 orang. Bagi memastikan keperluan mahasiswa OKU tidak terpinggir, satu sistem berasaskan web yang sedang dibangunkan dan dinamakan Projek Kerangka Kampus Inklusif meningkatkan kemasukan pelajar OKU ke Universiti Awam Malaysia ataupun in short MyU dan MyU OKU sedang dibangunkan bertujuan untuk membantu Universiti Awam melaksanakan penilaian kendiri untuk menilai ketersediaan setiap Universiti Awam dalam mewujudkan kampus inklusif.
Ketersediaan universiti awam dinilai berasaskan instrumen untuk menerima kemasukan siswa OKU berteraskan tabir urus, pengajaran dan pembelajaran, perkhidmatan sokongan dan accessibility dan ketersambungan persekitaran kampus. Dalam memastikan golongan OKU tidak terpinggir, Universiti Awam juga telah menyahut hasrat kementerian dengan menubuhkan unit perkhidmatan OKU yang berfungsi sebagai unit perkhidmatan dan sokongan khusus kepada pelajar dan kaki tangan OKU di universiti berkenaan. Unit perkhidmatan OKU ini melapor terus kepada naib-naib chancellor di universiti masing-masing. Minta penjelasan Menteri sini. Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya adalah, dulunya kita telah wujudkan satu laluan khas untuk golongan OKU, untuk atlet sukan dan juga untuklah pelajar-pelajar orang asli untuk masuk ke IPT. Jadi saya nak tahu untuk sesi baharu ini, tahun 2020, berapa orang OKU yang dapat tawaran dan juga menerima tawaran itu melalui laluan khas, bukan sahaja untuk golongan OKU tetapi juga untuk atlet sukan dan juga golongan orang asli. Saya minta maklumat ini daripada Menteri. Terima kasih. Detail maklumat tu saya akan minta pegawai siapkan dan saya akan maklumkan, tetapi laluan khas tu tetap ada dan dalam waktu yang sama dia mempunyai minima kredit dia nak masuk ke universiti. Dasar-dasar itu tetap kita teruskan sebab kita tidak mahu ada sesiapa pun yang ketinggalan daripada mencapai pendidikan, terutamanya pendidikan tinggi. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, Yang berhormat Puntian, Yang berhormat Sungai Petani, Yang berhormat Jelebu, Yang berhormat Petaling Jaya telah membangkitkan berkenaan pembangunan graduan yang holistik dan seimbang, merangkumi aspek keusahawanan dan peningkatan kemahiran serta kebolehpasaran graduan. Kajian pengesanan graduan 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian menunjukkan bahawa 189,543 graduan ataupun 63.5% daripada 330,557 graduan tahun 2019 berjaya memperoleh pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas menamatkan pengajian mereka. Manakala 49,875 graduan atau 16.7% sedang melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. 4,029 atau 1.3% sedang mengikuti latihan untuk meningkatkan kemahiran. 13,943 atau 4.7% telah menerima tawaran pekerjaan dan sedang menunggu penempatan. Manakala baki seramai 41,161 orang, iaitu lebih kurang 13.8% masih belum bekerja. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, dalam memastikan kebolehpasaran graduan ditingkatkan, terutamanya pasca pandemik COVID-19, Kementerian telah menggariskan 4 strategi untuk dilaksanakan, iaitu memantapkan pelaksanaan program dengan izin, reskilling dan upskilling, memudah cara pelajar untuk melanjutkan pengajian, melaksanakan padanan pekerjaan kepada graduan yang masih belum bekerja dan meningkatkan pelaksanaan program-program keusahawanan. Melalui pendekatan reskilling dan upskilling, graduan menguasai pengetahuan dan kemahiran tambahan selain daripada menerima pensijilan profesional untuk meningkatkan kadar kebolehpasaran mereka. Bidang-bidang latihan yang diberi fokus adalah selari dengan bidang pekerjaan yang tinggi permintaannya, seperti yang dilaporkan dalam 2020 Emerging Jobs Report Malaysia, seperti dengan izin e-commerce, robotic engineering, Internet of Things, artificial intelligence, pengurusan dan kejuruteraan data. Di samping itu, latihan-latihan berkaitan soft skill seperti kepimpinan, komunikasi, keterampilan diri dan sebagainya turut dilaksanakan. Program-program ini dilaksanakan secara kolaborasi strategik dengan pelbagai agensi seperti HRDF di bawah Kementerian Sumber Manusia, MDEC, PUNB dan sebagainya. Konsep latihan secara place and train dengan izin akan turut diberikan keutamaan di mana graduan akan ditempatkan di syarikat-syarikat yang telah dikenal pasti
untuk diberikan kemahiran sebelum diambil bekerja secara tetap. Selain itu, bantuan keuangan juga ditawarkan kepada mereka yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Antara inisiatif tersebut adalah seperti My Brain Science, Beasiswa Menteri Pengajian Tinggi dan bantuan keuangan pelajar OKU. Pihak kementerian juga telah mengemukakan cadangan kepada unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk meneruskan pelaksanaan program My Brain 15. Atas kejayaannya ataupun success stories My Brain 15 ini, yang memberi penajaan kepada 56,910 pelajar. Dan untuk makluman Datuk Yang di-Pertua, daripada jumlah tersebut, seramai 30,427 ataupun 53.5% graduan telah berjaya menamatkan pengajian pasca siswaza, manakala 26,483 pelajar masih meneruskan pengajian. Dalam usaha mempelbagaikan lagi sumber pembiayaan kewangan kepada pelajar, Kementerian turut bekerjasama dengan Yayasan Tenaga Nasional bagi menyediakan pembiayaan kewangan kepada pelajar yang berkelayakan melalui program My Brighter Future. Untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan juga, Kementerian turut melaksanakan proses padanan pekerjaan kepada graduan yang masih belum bekerja. Usaha ini dijayakan dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PEKSO menerusi portal My Future Job. Di samping itu, Kementerian turut menumpukan kepada usaha untuk menggalakkan pelajar terlibat dalam program keusahawanan. Bagi tujuan tersebut, Pelan Tindakan Keusahawanan IPT 2021-2025 yang sedang dibangunkan akan menjadi dokumen rujukan utama pembangunan keusahawanan di IPT. Semakan terhadap kurikulum, program dan ekosistem keusahawanan secara semakan terhadap kurikulum, program dan ekosistem keusahawanan secara keseluruhan di IPT turut dilaksanakan bagi memastikan impak program yang maksimal. Yang berhormat Kulai, saya dah ada maklumat laluan khas kemasukan ke universiti. OKU adalah seramai 186, atlet sukan 93, orang asli 273 dan B40 adalah seramai 37,811 orang. Ini maklumat yang saya dapat. Ya, okey, terima kasih. Kementerian dengan kerjasama pihak Tekun Nasional akan turut memperkenalkan sistem pembiayaan mikro kepada mahasiswa bagi membantu mereka mengembang dan meningkatkan perniagaan masing-masing. Pihak PUNB pula akan membiayai program-program keusahawanan berkonsepkan mentor-mentee untuk membolehkan bimbingan secara langsung daripada usahawan-usahawan yang telah berjaya. Bagi memudahkan bakal graduan membangunkan kerjaya dan meningkatkan kebolehpasaran mereka, Kementerian juga mengambil inisiatif membangunkan portal yang kita namakan Graduate Reference Hub for Employment and Training ataupun secara ringkasnya kita panggil GRADE. Dia adalah satu sistem baru yang sedang dibangunkan sekarang. Antara maklumat dan perkhidmatan yang bakal kita siapkan ataupun kita sediakan dalam portal sehenti ini adalah seperti perkhidmatan padanan pekerjaan, permohonan untuk mengikuti program reskilling dan upskilling, permohonan kemudahan penajaan dan bantuan keuangan melanjutkan pengajian, perkhidmatan untuk mendapatkan kaunseling kerjaya dan e-profiling. Dianya macam one stop center juga, Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Kuala Krai telah menyentuh mengenai mekanisme pembayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun in short kita panggil PTPTN. Kerajaan telah melaksanakan penangguhan bayaran balik pinjaman kepada peminjam PTPTN selama 6 bulan bermula 19 Mac sehingga 30 September 2020. Inisiatif ini dapat memberi manfaat kepada 1.5 juta peminjam dengan jumlah bayaran balik yang ditangguhkan iaitu sebanyak 750 juta.
Seperti yang kita sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 29 Julai yang lalu telah mengumumkan pelanjutan tempoh moratorium pembayaran balik pinjaman industri bank selama 3 bulan lagi kepada peminjam-peminjam yang benar-benar memerlukan. Sehubungan dengan itu, ingin saya memaklumkan bahawa kerajaan juga bersetuju untuk melanjutkan tempoh moratorium kepada peminjam PTPTN sehingga Disember 2020. Penangguhan ini akan melibatkan anggaran jumlah bayaran balik sebanyak ringgit Malaysia 375 juta. Ini bermakna jumlah keseluruhan anggaran penangguhan bayaran balik adalah sebanyak ringgit Malaysia 1.125 bilion. Selain daripada itu, di atas keprihatinan kerajaan bagi membantu meringankan bebanan bayaran balik peminjam, beberapa inisiatif juga telah diperkenalkan. Antaranya PTPTN bersama dengan Perkaso telah menganjurkan virtual mini job hunt for PTPTN borrowers secara atas talian. Tujuan dia adalah untuk membantu peminjam mendapatkan peluang pekerjaan. Seterusnya berupaya membuat bayaran balik pinjaman mereka. Yang keduanya pula, PTPTN juga membantu mengurangkan bebanan atau komitmen bayaran balik pinjaman dengan sentiasa terbuka untuk membuat rundingan bagi menstrukturkan semula bayaran balik pinjaman sehingga umur 60 tahun dan menangguhkan bayaran balik pinjaman sehingga maksima 24 bulan. Kerajaan yang bertanggungjawab serta prihatin akan sentiasa memastikan kebajikan serta permasalahan rakyat ditangani dengan sebaiknya dan pada masa yang sama perlu melindungi sumber yang ada agar sentiasa dalam keseimbangan dan kekal lestari. Yang Berhormat Noah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya agak yakin bantuan itu akan banyak membantu meringankan beban anak-anak muda khususnya mahasiswa kita. Cuma saya ingin minta penjelasan. Beberapa minggu sebelum perubahan kerajaan melalui gerakan Sheraton, Jemaah Menteri telah pun sebulat suara meneluskan skim PTPTN yang baru di mana anak muda khususnya berkeluarga yang susah, yang baru tamatkan pengajian dan ada beban hutang PTPTN yang agak tinggi, hanya perlu membayar semula hutang PTPTN apabila gaji mereka cecah RM4,000 Malaysia. Skim pembayaran semula ini jelas akan membantu anak muda apabila mereka masuk ke dunia pekerjaan, mereka tidak akan dibebankan dengan hutang ini dan apabila mereka telah pun cecah gaji yang mencukupi, apabila masa itulah mereka perlu membayar semula supaya akhirnya dapat membantu kerajaan secara keseluruhan. Persoalan saya, adakah kerajaan akan meneruskan skim ini kerana ia sepatutnya dibentangkan semasa bajet stimulus yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Adakah Kerajaan Perikatan Nasional akan meneruskan skim PTPTN yang baru, pembayaran semula apabila mencecah RM4,000 Malaysia? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Kita, Kementerian mengambil kira situasi ekonomi dan kedudukan keuangan semasa. Kerajaan berpandangan bahawa pelaksanaan kaedah bayaran balik berdasarkan pendapatan ataupun dengan izin income contingent repayment, ini ada jawapan juga yang telah kita berikan kepada Yang Berhormat Bangi. Belum selesai untuk dilaksanakan dengan mengambil kira jumlah bayaran balik berbanding jumlah pinjaman yang masih belum berbayar. Walau bagaimanapun, seperti tadi di dalam jawapan saya adalah berkaitan, maknanya kalau sekiranya peminjam tersebut dia tidak boleh membayar, dia boleh datang berunding bersama dengan PTPTN. Dan kaedah potongan gaji berjadual mengikut kadar ansuran bulanan sedia ada, sebenarnya dikenal pasti adalah satu kaedah yang lebih sesuai untuk dilaksanakan bagi memastikan proses kutipan bayaran balik PTPTN yang lebih mudah dan efisien.
Walau bagaimanapun Yang Berhormat MUA, kerajaan akan sentiasa mengenal pasti pendekatan yang terbaik bagi bayaran balik pinjaman yang tidak membebankan peminjam. Dalam waktu yang sama, kita tak nak bebankan peminjam dari segi enforce diorang untuk bayaran balik of certain amount, tapi dalam waktu yang sama juga kita akan menjaga juga kepentingan PTPTN juga terjaga. Jadinya dia kena balance. Datuk Yang di-Pertua. Menteri. Wangi dan Kulai, dua orang. Menteri sebagai bekas ahli lembaga PTPTN. Terima kasih Tuan Speaker. Saya apabila saya dapat maklumat terkini berdasarkan pembayaran balik ini, saya memang mengucapkan tahniahlah kepada kerajaan atas keprihatinan ini. Tetapi pada masa yang sama juga ada impak kewangan kepada PTPTN. Bayaran balik 1 tahun untuk PTPTN adalah lebih kurang 2 bilion ringgit. Apabila bayaran ini ditunda, memang ada kesan dari segi borrowings ataupun peminjaman. Jadi saya nak tanya, apakah anggaran defisit yang akan dialami oleh PTPTN pada tahun 2020 akibat daripada rancangan yang akan dijalankan oleh kerajaan pusat? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bani, saya tidak ada maklumat sebab ia berkaitan dengan data dan fakta. Saya akan bagikan maklumat tersebut secara bertulis kepada Yang Berhormat Bani. Datuk Yang di-Pertua, pemekasaan TVET dalam menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Yang Berhormat Puntian, Yang Berhormat Kuala Kerai, Yang Berhormat Betong, Yang Berhormat Petaling Jaya, Yang Berhormat Sabak Bernam, Yang Berhormat Bukit Mentajam, Yang Berhormat Hang Tuah Jaya, Yang Berhormat Beaufort dan Yang Berhormat Cameron Highland telah menyentuh mengenai usaha pemekasaan dan mengarus perdanakan TVET bagi menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi negara. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, sehingga kini terdapat 7 kementerian utama yang menawarkan program TVET di negara ini, iaitu yang pertama Kementerian Pengajian Tinggi sendiri, yang kedua Kementerian Pendidikan yang diketuai oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, yang ketiga Kementerian Sumber Manusia, keempat Kementerian Belia dan Sukan, yang kelima Kementerian Kerja Raya, keenam Kementerian Pembangunan Luar Bandar, ketujuh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Selain itu, terdapat juga beberapa kementerian lain yang turut menawarkan program TVET, iaitu Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Kementerian Pertahanan. Keseluruhan institusi TVET negara adalah berjumlah 1,219 buah yang terdiri daripada 569 buah institusi TVET awam, 636 institusi TVET swasta dan 12 institusi TVET negeri. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, trend kebolehpasaran bagi graduan politeknik dan college community menunjukkan pencapaian melebihi 95% bagi tempoh 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2017. Ini menunjukkan graduan TVET mempunyai daya saing yang tinggi dalam pasaran pekerjaan. Kementerian melalui Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community ataupun JPPKK sentiasa memastikan kualiti pelajar lepasan TVET menjangkaui tahap standard yang ditetapkan. Program-program pengajian yang ditawarkan di Politeknik dan College Community telah mendapat akreditasi daripada badan akreditasi seperti Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA dan badan akreditasi dan profesional yang lain seperti Majlis Akreditasi Kejuruteraan Teknologi ataupun ITAC di bawah Lembaga Jurutera Malaysia, Malaysian Board of Technologies MBOT, Lembaga Juru Ukur Tanah, Lembaga Arkitek Malaysia, International Maritime Organisation, Asia Pacific Accreditation dan Certification Commission APAC dan sebagainya. Agensi-agensi ini telah menetapkan standard piawaian akreditasi bagi program dan institusi TVET yang perlu dicapai
dalam memastikan kualiti graduan yang dihasilkan berada pada tahap yang tinggi. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan, penerapan nilai dan kemahiran keusahawanan kepada pelajar aliran TVET dilaksanakan melalui penawaran kursus-kursus keusahawanan, terutamanya keusahawanan digital. Melalui kursus keusahawanan ini, pelajar didedahkan dengan teknik pemasaran produk menerusi web dan sosial media selain kemahiran-kemahiran asas keusahawanan. Di samping itu, pelajar juga didedahkan kepada amalan keusahawanan melalui aktiviti co-curriculum dengan menyertai kelab keusahawanan bagi melatih dan mengasah bakat mereka untuk berniaga. Pelajar turut digalakkan untuk menyertai pelbagai pertandingan dan program keusahawanan yang dianjurkan oleh agensi-agensi keusahawanan seperti MDEC, Pharma, SME Bank, CIMB Bank, MTDC, MIDEC dan pihak-pihak industri untuk memberi pendedahan kepada amalan perniagaan dan ilmu keusahawanan digital kepada mereka. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan dakwaan isu perkauman di Universiti Teknologi. Ya. Kita dimaklumkan bahawa rakyat dan pelajar lepasan SPM 389,498 orang tahun 2019 ini hanya 40 ke 43% yang memasuki pengajian tinggi dan kemahiran tinggi. Bererti ada lebih 200,000 lagi pelajar lepasan SPM yang sepatutnya boleh memasuki TVET. Adakah apa yang disebut oleh YB Menteri tadi 1219 institusi TVET itu sudah mencapai kapasiti penuh atau kita boleh memasukkan lagi 200,000 pelajar yang mungkin tercicir tak masuk TVET ini? Kapasitinya bagaimana? Penuh ataupun tidak, ataupun perlu ditambah lagi institusi TVET di seluruh negara? Terima kasih. Keboleh pasaran di institusi TVET ini adalah lebih kurang 80% yang berhormat Puntian. Dan masih ada lagi kekosongan di mana itulah kita fokuskan mengenai penjenamaan semula TVET ini supaya dianya tidak dilihat sebagai pilihan kedua. Dan proses itu masih lagi berjalan, masih lagi berlangsung dan engagement itu kita telah laksanakan dan sedang kita laksanakan juga Yang Berhormat Puntian. Jadinya tak ada masalah kalau sekiranya ada kekosongan di Politek ataupun college community, bermaksud pelajar-pelajar yang ingin memohon boleh memohon ke institusi TVET berkenaan. Datuk Yang di-Pertua, berkenaan dengan dakwaan isu perkauman di Universiti Teknologi Kreatif Lim Kok Wing atau LUCT yang telah dibangkitkan sekali lagi oleh Yang Berhormat Bani, Kementerian sentiasa memberi perhatian terhadap aduan yang diterima. Lebih-lebih lagi apabila ianya melibatkan kepentingan dan kebajikan pelajar, terutamanya pelajar antarabangsa. Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil tindakan segera dengan mengeluarkan surat tunjuk sebab untuk mendapatkan penjelasan lanjut daripada pihak LUCT. Walaupun pihak LUCT telah membuat permohonan maaf, namun pihak kementerian masih meneruskan siasatan bagi mendapatkan maklumat yang lengkap sebelum keputusan lanjut dilaksanakan. Kementerian tidak akan berkompromi dalam isu yang melibatkan perkauman Yang Berhormat. Seksyen 89(1) Akta 555 juga jelas menyatakan bahawa keanggotaan IPTS hendaklah dibuka kepada semua orang tanpa mengira jantina, ras, agama atau kelas. Pihak kementerian boleh mengenakan tindakan yang tegas ke atas mana-mana pihak termasuk pengurusan IPTS yang didapati bersalah dalam isu bersifat perkauman dan seumpamanya.
Semua IPTS yang berdaftar di bawah Akta 555 perlu memberi fokus kepada penawaran program pengajian yang berkualiti. IPTS juga memainkan peranan dalam membantu negara mempromosikan pendidikan tinggi swasta dengan menunjulkan branding dan imej negara yang dihormati di peringkat antara bangsa. Ya, terima kasih Menteri. Dalam ucapan saya, dalam perbahasan saya juga telah membangkitkan bukan saja isu rasism di universiti tersebut, tetapi juga ada beberapa website dan juga Twitter account yang telah dedahkan perkara seperti recruitment of admin staff untuk menjadi lecturer dan sebagainya. Jadi sekarang juga ada satu podcast yang telah dikeluarkan oleh salah seorang bekas lecturer ataupun bekas employee di LCUT ni. Saya minta, saya nak tanya sama ada Menteri sedar tentang aduan dan juga tuduhan bukan saja tentang racism ni, tetapi juga ada banyak aduan lagi yang ditujukan kepada universiti tersebut, dan apakah langkah yang akan diambil oleh kementerian termasuk menghantar pihak MQA untuk membuat siasatan yang terperinci terhadap universiti ini. Saya maklum mengenai tuduhan-tuduhan ataupun allegation yang berhormat Bangi sebutkan tadi. Seperti yang saya maklumkan tadi bahawa kementerian masih lagi meneruskan siasatan dan keputusan itu belum kita dapat lagi. Kita belum dapat apa-apa keputusan mengenai segala siasatan. Tapi yang berhormat jangan risau sebab siasatan itu akan dibuat secara transparan dan adil, dan insya-Allah kita akan cuba menyelesaikan apa juga masalah di IPTS, terutamanya di LUCT seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih juga saya ucapkan kepada Yang Berhormat Johor Bahru, Yang Berhormat Bangi, Yang Berhormat Muar, Yang Berhormat Batu, Yang Berhormat Bayan Baru yang telah menyentuh mengenai proses pengajaran dan pembelajaran serta akreditasi terhadap program dan kursus akademik. Bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan Yang Berhormat Johor Bahru berhubung penyediaan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran pelajar, saya ingin menegaskan bahawa kementerian amat komited dan menitik beratkan keperluan pelaksanaan pengajaran persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran pelajar. Saya ingin menegaskan bahawa kementerian amat komited dan menitik beratkan keperluan pelaksanaan pengajaran dan pelajaran atau PDP di IPT. PDP telah diteruskan secara atas talian seawal bulan April 2020. PDP dalam talian ini dilaksanakan melalui pelbagai aplikasi seperti Microsoft Teams, Meet, Zoom, Webex dan sebagainya. Selain itu, pensyarah turut menyediakan bahan pembelajaran yang boleh diakses oleh pelajar melalui beberapa platform dan kaedah seperti Massive Open Online Courses, Learning Management System, YouTube dan sebagainya. UA juga telah mengoptimumkan penggunaan kaedah Open Distance Learning sendiri untuk berkongsi bahan pengajaran serta menjalankan PDP atas talian. Inisiatif untuk menghantar bahan pengajaran secara pos juga dilaksanakan oleh Universiti Awam bagi memudahkan pelajar di luar bandar dan yang menghadapi masalah capaian internet turut juga dilaksanakan oleh Universiti Awam. 1 minit lagi Yang Berhormat Menteri. Di samping itu, Kementerian dan Universiti Awam dengan kerjasama pihak komunikasi di negara ini telah mengambil langkah awal dengan menawarkan pakej internet mampu milik kepada pelajar dan kaki tangan di Universiti Awam. Antara universiti yang terlibat adalah Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia Melaka dan Universiti Melaya yang telah menerima pakej khas data jalur lebar untuk membantu kelangsungan PDP di universiti masing-masing. Berhubung dengan persoalan mengenai penganjuran kursus
dalam talian secara percuma yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Johor Bahru, saya ingin memaklumkan bahawa pelajar yang ingin mengambil kursus dalam talian yang ditawarkan melalui Pelantar MOOC adalah tidak dikenakan bayaran kecuali bagi tujuan mendapatkan penganugerahan sijil. Kursus Malaysia MOOC juga boleh diberikan kredit. Perkara ini telah dijelaskan dalam garis panduan pindah kredit MOOC yang dikeluarkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia. Masa dah tamat dah, Menteri. Terdapat, saya habis. Ringkas saja Menteri. Lepas pantai. Ringkas saja. Tak apalah Yang Berhormat Lembah Pantai. Saya jumpa nanti. Minta gulung. Terdapat juga Universiti Awam yang menyediakan kemudahan UM. pemindahan kredit MOOC di antara Universiti Awam bagi kursus yang telah diambil melalui Pelantar MOOC. Sebagai contoh, Universiti Teknologi Malaysia membenarkan pelajar memilih pembelajaran dari mana-mana Pelantar MOOC yang diiktiraf oleh UTM bagi tujuan pemindahan kredit MOOC seperti edX dan Coursera. Berikutan isu akreditasi di IPTS yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bangi. MQA merupakan agensi yang bertanggungjawab dalam memastikan jaminan kualiti bagi semua program yang ditawarkan oleh IPTA dan IPTS. Dasar semasa menetapkan bahawa setiap permohonan penawaran program oleh IPTS perlu melalui penilaian akreditasi oleh MQA sebelum disyorkan untuk kelulusan pengendalian program oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Yang lain-lain saya akan jawab secara bertulis. Yang Berhormat Speaker, bagi menjimatkan waktu, ada beberapa perkara lagi yang tak dapat saya sentuh tetapi saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih banyak kepada semua Yang Berhormat. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi.